warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Sehistrozi dalam e-tuition subjek. Yes, subjek sejarah. Okey, jangan risau, saya bukan nak bersilat. Okey, so ini adalah penampilan saya pada hari ini. Kenapa saya berpenampilan sebegini? Ianya ada kaitan dengan topik yang kita akan belajar pada hari ini. Topik apakah itu? Yes, hari ini kita akan belajar mengenai zaman Kesultanan. Zaman Kesultanan iaitu Kesultanan Johor Riau. Ini adalah satu topik yang kamu belajar pada tingkatan 2 silibus KSSM bab yang ke-6. Okey. So apa yang kita akan belajar dalam topik ini? Seperti saya cakap tadi, saya bagi kita tajuk mengenai Kesultanan Johor Riau. Kalau bab yang sebelum ini kita dah belajar satu lagi kesultanan yang paling awal lagi ketika pengaruh Islam datang ke tanah Melayu, iaitu zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dan korang dah tahu tentang siapa yang mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka, bagaimana faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, dan apa yang menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka ini musnah ataupun runtuh. Korang dah belajar pada bab yang ke-5. Dan untuk hari ini kita akan sambung. Ini adalah satu lagi zaman kesultanan atau kerajaan yang wujud ataupun yang terbina daripada kejatuhan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Dan apa yang kita akan belajar pada bab yang ke-6 ini sama juga macam yang kita belajar pada bab yang ke-5. Bila kita cakap tentang kerajaan ataupun zaman kesultanan, kita akan belajar mengenai bagaimana sesebuah zaman kesultanan itu diwujudkan ataupun diasaskan. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan tengok apabila kerajaan itu telah diasaskan, bagaimanakah kerajaan itu mencapai tahap kegemilangan. Apa faktor-faktor kegemilangan mereka dan apakah bentuk-bentuk kegemilangan yang mereka kecapi. Dan nanti juga kita akan tengok di akhir bab ini kita tengok adakah kerajaan Kesultanan Johor Riau ini mengalami kejatuhan ataupun berjaya dikekalkan. Macam contoh bab yang kelima kita belajar bahawa zaman Kesultanan Melayu Melaka musnah. Okey, mencapai daripada zaman pengasasan atau zaman permulaan naik ke zaman kegemilangan, tetapi dia jatuh, okey, mengalami zaman kejatuhan akibat kedatangan siapa? Korang dah belajar pada bab yang kelima, iaitu kedatangan Portugis. Macam mana dia boleh kalah? Okey, pada zaman Portugis ni, kedatangan Portugis. Yes, korang dah, kalau korang tahu, korang kena tengok video saya yang sebelum ini mengenai zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dan hari ini kita akan masuk zaman Kesultanan Johor Riau. Okey, kita tengok. Okey, kalau tadi saya katakan bahawa kalau kita nak belajar tentang sesebuah kerajaan, kita tengok di awal dahulu, di zaman permulaan, bagaimana sesebuah kerajaan ini diasaskan. So kita tengok. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, okey, kerajaan Kesultanan Johor Riau diasaskan oleh individu ataupun sultan yang bernama Sultan Alauddin. Silap, saya tertinggal perkataan N dekat situ. Maafkan saya. Sultan Alauddin Riayat Shah I. Okey, siapakah beliau ini? Okey, macam mana beliau boleh mewujudkan sebuah lagi kesultanan? Kalau zaman Kesultanan Melayu Melaka kita tahu Parameswara. Siapakah beliau ini? Saya akan terangkan. Okey, Sultan Alauddin Riayat Shah merupakan anak, okey, daripada perkahwinan antara Sultan Mahmud Shah dan juga Tun Fatimah. Siapa ini Sultan Mahmud Shah? Sultan Mahmud Shah merupakan sultan terakhir. Okey, merupakan sultan terakhir Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka sebelum Portugis invade ataupun sebelum Portugis menjajah Melaka. Jadi sebelum Sultan Mahmud Shah ini tewas, okey, beliau telah mempunyai seorang putera, okey, iaitu Raja Ali. Dan Raja Ali ni telah, orang kata, pergi ke kawasan wilayah Johor Riau dan beliau telah menubuhkan satu kerajaan ataupun satu kesultanan yang digelar sebagai Kesultanan Johor Riau. Dan beliau menukar nama beliau ataupun diberi gelaran sebagai SARS 1 ataupun yang tadi saya terangkan, Sultan
Alauddin Riayat Shah 1. Siapa beliau ni? Kalau tengok dekat tepi ni, ini adalah gambaran, okey, gambaran wajah Sultan Alauddin Riayat Shah. Kalau korang tengok bagaimana muka dia. Tapi ini adalah gambaran yang dilukis atau dalam bentuk animasi. Gambar sebenar beliau kita tak tahulah. Okey. So itu adalah bahagian siapa itu Sultan Alauddin Riayat Shah. Okey, dapat dekat situ ya kawan-kawan. Okey, tadi kita dah belajar mengenai siapa yang mengasaskan Kesultanan Johor Riau. Okey, so sekarang masih lagi dalam satu topik yang sama mengenai pengasasan. Kita nak tengok mengenai pusat-pusat pemerintahan Kesultanan Johor Riau. Kenapa kita nak belajar tentang pusat pemerintahan mereka? Sebab Kesultanan Johor Riau dia menarik sikit berbanding dengan Kesultanan Melayu Melaka. Sebab Kesultanan Johor Riau mempunyai beberapa pusat pemerintahan. Kenapa ada banyak pusat pemerintahan? Bukankah sesebuah kerajaan kena ada satu je pusat pemerintahan? Yes, itu yang kita nak belajar pada hari ini, okey? Okey, so kita akan tengok nanti, okey, kenapa zaman Kesultanan Johor Riau ada banyak pusat pemerintahan. Okey, kalau kamu tengok dekat whiteboard saya ni, okey, dalam peta ni, kalau korang tengok ada peta kat sini saya letakkan. Okey, so pusat pemerintahan yang pertama, yang paling awal sekali adalah di kawasan Kota Kara. Kau nampak kat situ ada Kota Kara kan? Okey. So, Kota Kara merupakan pusat pemerintahan pertama yang diwujudkan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah 1. Okey. Dan apa yang menariknya dekat Kota Kara ini, okey, kawasan Kota Kara ini terletak di sungai yang lebar dan juga dalam. Kenapa pusat pemerintahan ini diwujudkan oleh Sultan Johor di kawasan sungai yang lebar dan juga dalam? Kalau kamu tengok kat situ, adalah digunakan bertujuan untuk pertahanan daripada musuh. Musuh siapa? Siapa pula musuh Kesultanan Johor Riau ini? Macam saya cakap tadi, kalau masih ingat, di bahagian sebelum ini saya terangkan Sultan Alauddin Riayat Shah merupakan anak ataupun putera kepada Sultan Mahmud Shah daripada kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi Melaka telah dimusnahkan oleh Portugis. Jadi sudah semestinya Portugis akan cuba untuk meruntuhkan kerajaan Johor Riau juga. Sebab apa? Disebabkan pengasas Kesultanan Johor Riau merupakan putera daripada Sultan Melaka. Jadi musuh Kesultanan Johor Riau adalah Portugis, sama juga macam musuh Kesultanan Melayu Melaka. Sebab itulah di pusat pemerintahan yang pertama ini, okey, Sultan telah wujudkan pusat pemerintahannya di sungai yang lebar dan juga dalam adalah untuk pertahanan daripada musuh, terutamanya adalah Portugis. Okey. So, bila dah memerintah di Kota Kara, rupa-rupanya Kota Kara ini tidak selamat sebab masih lagi dikacau ataupun diganggu oleh Portugis. Jadi sebabkan inilah Sultan Johor Riau merasakan dia tidak boleh lama-lama untuk meletakkan pusat pemerintahan di Kota Kara. Jadi apa yang berlaku selepas itu? Baginda telah menukar pusat pemerintahan daripada Kota Kara kepada, kalau tengok kat sini, kepada Kota Sayong, satu lagi kawasan di daerah Johor Riau. Kenapa? Disebabkan dapat ancaman daripada Portugis. Kalau kamu tengok kat sini, Kota Kara diserang oleh Portugis. Jadi bila dah diserang oleh musuh, takkanlah Sultan nak biar duduk dekat situ lama-lama. Mestilah tidak. Sebabkan itulah kenapa Sultan telah mengubah daripada Kota Kara kepada Kota Sayong. Apa yang menariknya dekat Kota Sayong ni? Kota Sayong ini dia lebih, lebih strategik daripada Kota Kara. Disebabkan apa? Kalau kamu tengok kat situ, lepas bertukar ke Kota Sayong, kenapa Kota Sayong ini special? Disebabkan kawasannya dikelilingi oleh sungai yang sepit. Kalau tadi sungai yang lebar, sekarang ini sungai yang sepit. Kenapa? Sungai Sultan Johor Riau memilih untuk mewujudkan pusat pemerintahan di sungai yang sempit. Kalau kamu fikir-fikir, kenapa kena bina kat sungai yang sempit?
Ianya ada kaitan dengan pertahanan juga. Sebab apa? Kalau kamu tengok, okey, bila ada sungai yang sempit, okey, bila sebuah kawasan pusat pemerintahan itu, okey, dikelilingi dengan sungai yang sempit, jadi sudah semestinya musuh-musuh sukar untuk masuk ke kota pemerintahan tersebut. Disebabkan apa? Sebab zaman dahulu, kalau nak berperang, okey, mereka akan guna kapal. Portugis sangat terkenal dengan kapal-kapal perangnya. Jadi, kalau contoh dia bina dekat kawasan-kawasan yang terbuka, di sungai-sungai yang luas, di kawasan pantai yang terbuka, sudah semestinya pusat pemerintahan itu akan mudah diserang oleh Portugis. Sebab itulah kebijakan Sultan Johor Riau dia telah ubah daripada kawasan sungai yang lebar kepada sungai yang lebih sempit. Sebab apa? Supaya sukar. Bila sungai sempit, kapal Portugis besar gedabak nak mampus macam tu contohnya. Okey, jadi susah untuk kapal-kapal Portugis itu untuk masuk ke kawasan pusat pemerintahan di Kota Sayong. Dapat tak dekat situ? Tapi adakah Kesultanan Johor Riau telah mengekalkan Kota Sayong sebagai pusat pemerintahan selama-lamanya? Tidak. Beberapa tahun selepas itu, Sultan Alauddin Riayat Shah I telah mengubah lagi pusat pemerintahannya daripada Kota Sayong kepada, kalau kamu tengok kat sini, kepada Kota Batu. Daripada Kota Sayong tukar pula kepada Kota Batu. Dah kenapa nak kena tukar-tukar pula ni? Okey. Sebabkan apa? Sebabkan selepas beberapa tahun, ancaman Portugis makin berkurangan. Jadi bila makin berkurangan, Sultan merasakan bahawa di sini adalah waktu yang tepat untuk beliau menukar pusat pemerintahan. Kenapa? Disebabkan oleh yang pertama, yang paling penting adalah untuk kegiatan perdagangan. Kalau kau tengok dalam peta ini, Kota Sayong dan juga Kota Kara terletak di tengah-tengah kerajaan Johor Riau. Jadi susah nak jalankan aktiviti perdagangan. Kenapa susah? Sebabkan perdagangan pada zaman dahulu berlaku di kawasan-kawasan perairan. Kalau kamu belajar sebelum ini, saya dah terangkan mengenai di video-video yang sebelum ini, aktiviti perdagangan akan berlaku di kawasan-kawasan yang ada pelabuhan, kawasan-kawasan yang boleh menempatkan kapal-kapal pedagang-pedagang untuk untuk berlabuh. Jadi kawasan-kawasan seperti Kota Kara dan juga Kota Sayong tidak boleh diwujudkan perlabuhan. Jadi jadi Sultan Johor Riau perlu menukar pusat pemerintahan di kawasan yang boleh wujudkan pelabuhan. Dan di mana kawasan yang strategik untuk wujudkan sebuah pelabuhan? Iaitu di tepi pesisiran pantai. Okey, sebabkan itulah kenapa daripada Kota Sayong, Sultan telah ubah pemerintahannya kepada Kota Batu. Bertukar ke Kota Batu pada tahun 1540. Kota Batu ini juga dikenali sebagai Tanjung Batu sebab kawasannya terletak di kawasan Tanjung. Apa ini Tanjung? Korang dah belajar geografi kan? Tanjung, teluk, delta semua. Jadi korang mesti tahu bagaimana bentuk muka bumi untuk Tanjung. Sebab di kawasan-kawasan pesisiran pantai. Dan kenapa kawasan Kota Batu ini strategik? Korang boleh tengok dekat sini. Dia terletak di kawasan dekat dengan perairan. Terletak di kawasan sungai dan persisiran pantai. Jadi mudah. Okey, dia memudahkan untuk kapal-kapal pedagang daripada China, daripada India, daripada Arab, daripada mana-mana negara untuk datang ke pelabuhan Johor Riau untuk melakukan aktiviti perdagangan dan meningkatkan kegiatan ekonomi kerajaan Johor Riau. Sebab itulah kenapa kalau kamu tengok kerajaan Johor Riau ini telah menukar banyak, orang kata pusat-pusat pemerintahannya. Sebabkan apa? Sebabkan oleh sebab-sebab tertentu. Dan Sultan Johor Riau ini sangat bijak dalam memilih kawasan-kawasan yang strategik untuk mewujudkan pusat pemerintahan. Yang daripada Kota Kara tukar kepada Kota Sayong, tukar kepada Kota Batu atas sebab-sebab yang
tentu. Okey. So, saya rasa sampai di sini saja video saya pada hari ini. Jangan risau. Video ini ada bahagian yang kedua. Ada bahagian yang kedua. Dan bila tak habis, saya akan sambung bahagian yang ketiga. Tak habis lagi, saya akan sambung bahagian yang keempat dan seterusnya sampai habis semua chapter dalam tingkatan 2. Dan banyak lagi kesultanan yang kita akan belajar. Kita ada Kesultanan Kedah, kita ada Kesultanan Pahang, Terengganu dan sebagainya. Dan mereka mempunyai cerita-cerita yang menarik sama macam Kesultanan Johor Riau. Okey, so saya rasa sampai situ saja. Jangan lupakan saya, Sehistrozi, dan yang paling penting, jangan lupa subscribe, like dan share semua link-link video e-tuition, sebab dekat e-tuition ada banyak video-video yang menarik. Bukan saja sejarah, kita ada matematik, kita ada geografi, kita ada sains, kita ada bahasa Melayu dan macam-macam lagi. Okey, dan korang boleh request apa tajuk-tajuk yang korang nak, kita orang akan buat. Okey, khas untuk penonton-penonton, subscriber e-tuition. Okey. Okey, so jangan lupa juga kita orang ada website e-tuition.my. Di situ akan lebih banyak lagi video dan aktiviti-aktiviti menarik yang korang boleh tengok. Dan sampai di situ saja. Yang paling penting dalam video saya ini, tolong jangan lupakan saya, Sehistrozi, dalam e-tuition subjek. Subjek apa lagi kalau bukan subjek sejarah. Okey? Bye.